Semua orang tahu dia satu garis lurus lah kan yang kamu gunakan pembaris tu, betul tak? Akan dapat satu pembaris lurus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ni kita dah masuk bab 9 ya, iaitu garis lurus. Bila kita cakap tentang garis lurus, kamu dapat bayangkan satu garisan yang lurus yang kamu lukis menggunakan pembaris, betul tak? Okey. Garis lurus dia tak boleh ada lengkung. Dia tak boleh ada belok-belok macam tu kan. Jadi apa kegunaan garis lurus yang kamu nak belajar ni? Okey, kita boleh tengok garis lurus ni boleh dikategorikan banyak bidang yang kita menggunakan garis lurus. Contohnya yang pertama, bentuk geometri. Okey, bentuk geometri seperti segi empat ataupun yang kamu main masa budak-budak dulu, kalau main lah kan, layang-layang. Okey, kemudian katakan bidang kejuruteraan awam, iaitu arkitek lah, selalunya orang panggil arkitek. Okey, bangunan-bangunan yang dilukis dalam bentuk yang lurus ya, seperti KLCC. Okey, dalam bidang ekonomi, ahli ekonomi, dia membuat graf. Okey, graf naik turun tu, sepertinya saham, graf saham. Okey, kita tengok pula dalam bidang geografi, kamu baca peta, tengok dalam peta tu ada petak-petak kan yang bergaris lurus. Okey, yang membaca peta tu koordinat dia, betul. Dalam bidang sukan, bidang sukan, kalau kamu tengok track 100 meter tu, garis lurus kan. Okey, itu antara contoh-contoh yang kita menggunakan garis lurus. Okey, yang kita akan belajar dalam tajuk ini, garis lurus. Okey, dia bukannya tegak macam ni saja ya. Dia bukan tegak macam ni saja. Dia ada macam ni. Apa yang kita namakan dia ni? Kita namakan dia sebagai kecerunan. Okey, kita akan belajar tentang kecerunan. Penting ke kecerunan? Penting. Okey, kita tengok taman tema air. Pernah main gelunsur tu? Seronok kan? Dalam pembinaan taman tema tu, arkitek yang buat ataupun engineer yang buat gelunsur tu, dia mesti mengambil kira kecerunan situ. Kenapa kena ambil kira kecerunan? Sebab pentingnya mereka mengambil kira kecerunan tu adalah sebab-sebab keselamatan. Sekiranya mereka terlepas pandang tentang kecerunan, akan berlaku kemalangan. Kamu tengok ada orang terjatuh, ada pelampung melayang. Jadi tajuk ini sangat penting untuk kita belajar. Okay, dalam tajuk ni sangat banyak yang perlu kamu belajar. Okay, jadi kita belajar yang asas dahulu hari ini. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh tentang tajuk ini, mula-mula kita kena tengok dahulu apakah persamaan garis lurus. Okay, graf bagi fungsi linear. Untuk garis lurus ni kamu kena ingat kena tahu bahawa persamaannya ialah y sama dengan mx tambah c. Apakah itu y? Apakah itu m, x dan c? Masih ingat lagi koordinat yang kamu belajar masa tingkatan 2 dahulu? Dalam koordinat mesti ada x dan mesti ada y. Okey, x ialah nilai pada paksi. Okey, pada paksi x, ini paksi x. Okey, nilai 1, 2, 3. Okey, itu nilai dia kan. Dan y ialah yang ni. 1, 2, 3. Kalau yang sebelah ni nilai dia negatif. Okey, yang ke bawah ni pun nilai dia adalah negatif untuk nilai y. Yang ini adalah untuk nilai x. Okey, ini yang kita pernah belajar. Saya rasa tak perlu kot untuk saya ulang balik ya, sebab ini subjek form 2 tingkatan 2. Okey, kita tengok. Jadi sebagaimana saya terangkan, y ialah y dan x ni adalah koordinat. Okey, nilai pada koordinat x dan y. Okey, yang ini boleh sentiasa berubah lah kan. Okey, sekarang kita tengok yang paling penting, apakah itu m? M ialah kecerunan. Okey, nilai untuk kecerunan. Dan C adalah pintasan Y. Okey, ini adalah paksi X dan paksi Y, dan ini adalah satu garis lurus. Okey, kecerunan bagi garis lurus ini, okey,
Macam mana condong dia, sengit dia ni, kita namakan dia sebagai kecurunan. Boleh jadi kecurunan yang positif, dan ini kalau dia sengit sebelah sini, dia adalah kecurunan yang negatif. Okey, tak apa. Positif negatif tu nanti kita akan belajar lagi. Okey, di akan datang kita akan belajar lebih detail lah ya. Sekarang ni kita lihat apakah pintasan Y. Pintasan Y ialah di sini, yang memotong pada paksi Y. Garis lurus yang memotong pada paksi Y, ini kita namakan dia sebagai pintasan Y. Ini adalah pintasan Y. Okey, yang ini adalah pintasan Y. Jadi boleh faham kecurunan dia punya condong kita tu, sengit garisan lurus kita tu, dan pintasan Y ialah di manakah dia memotong pada paksi Y. Nyatakan kecurunan M dan pintasan C bagi setiap yang berikut. Okey, maksudnya di sini M ni adalah kecurunan, C adalah pintasan Y. Kita nak tengok di sini. Okey, sebagaimana yang kita tahu tadi, persamaan untuk garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Hanya ini kamu perlu tahu kamu perlu ingat benda ni. Jadi kalau kita tengok dalam bentuk ni, nombor 1, Y sama dengan 2X tolak 7. Kita tengok Y, 2X, jadi MX tambah C, 7 ni C. Jadi di sini okay, M nya ialah 2. Jadi C nya, pintasan Y nya ialah negatif 7. Kita tengok situ, berpandukan di sini Okey, kita tengok sini. Y sama dengan negatif 5X tambah 6. Jadi kita tengok M sama dengan negatif 5. Okey, C ialah 6. Mudah kan? Okey, yang ini adalah M, yang ini adalah C. Okey, supaya jadi mula-mula, ini adalah M, ini adalah C. Okey. Okey, kita tengok ni. Ini dia lain sikit ni. 5Y sama dengan 3X tambah 15. Jadi kita kena tukarkan kepada bentuk okey, Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya sini 5Y kita kena jadikan dia hanya Y sahaja. So 5Y maksud 5 darab Y. Okey, darab bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi. So 3X bahagi 5 tambah 15. Okey, 15 pun perlu dibahagikan dengan 5. So kita akan dapat M sama dengan 3/5, C sama dengan, okey, kita tengok ni 15/5, kita boleh kecilkan. So kita akan dapat 15 bahagi 5 dapat 3. So C sama dengan 3. Okey. Okay, kita tengok yang ni. Nombor 4. 2Y sama dengan negatif X tolak 5. Okey, ni 2Y, kita kena jadikan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita buang 2 ni. Y sama dengan negatif X per 2. Kita bawa 2 ke sebelah, jadi bahagi. Tolak 5/2. Jadi di sini M sama dengan negatif 1/2. Okey, sebab ni 1 di depan dia dah ada 1. Jadi C sama dengan negatif 5/2. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Negatif 3Y, negatif 2X. Okey, super macam tadi, kita kena tukarkan menjadi Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan negatif 2X per negatif 3 bawa ke sebelah, jadi bahagi negatif 3 tambah 4 bahagi negatif 3. Okey, bersamaan M sama dengan negatif akan jadi positif 2/3. C sama dengan 4 bahagi 3 negatif 3, jadi negatif 4/3. Mudah sahaja.
Nyatakan nilai H dan K bagi setiap graf garis lurus yang berikut. Okey, yang ini kita tengok yang warna hitam ni adalah paksi Y dan paksi X. Okey, dua ni tengok ni garisan ni, garis lurus ni. Okey, dia berada pada selari dengan paksi X. Jadi nilai di sini 2. Okey, pada paksinya 2. Jadi dia sentiasa bergerak 2 sahaja. Okey. Jadi Y sama dengan H kan. Okey, Y sama dengan H. Jadi H sama dengan berapa? 2. Okey, kita tengok yang bawah ni. Y sama dengan K. Jadi K sama dengan, dia berada pada paksi Y nya ialah negatif 4. Dia selari dia semua di sini. Maksudnya K sama dengan negatif 4. Okey, yang ini sama sahaja konsep dengan sebelah ni. Okey, X sama dengan K. Jadi K berada pada 2. Okey, pada paksi X ni ialah 2. Dia sentiasa bergerak 2 sahaja. Okey, selari dengan paksi Y. Jadi K sama dengan 2. H sama dengan, dia berada pada negatif 6. Okey, sepanjang ni adalah negatif 6. Itu sahaja. Okey, mudah kan? Okey, itu baru asas Okey, untuk selepas ini video yang akan datang kita akan tengok macam mana nak bermain dengan persamaan garis lurus. Sangat menarik. Jumpa lagi. Bye.